Okay, baik pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi kita buka kita punya kelas pada pagi ini dengan buku kitab Al-Fatihah. Okay, bersyukur pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi dan kita akan bentangkan tajuk baru hari ini yang berkaitan dengan professional issue in substance abuse. Kita akan tengok daripada dua aspek lah. Satu daripada Malaysia dan satu lagi kita tengok daripada international punya. Okay, kita akan tengok daripada dua aspek lah. Satu, kita akan tengok professional issue yang berkaitan dengan apa isu di Malaysia dan kita akan lihat juga daripada isu-isu profesional yang berkaitan dengan international, apa yang dikaitkan dengan substance abuse ni. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh rujuk nota, sambil-sambil nota dan kita akan buat sedikit discussion lah. Cikgu akan bentang dan kita akan buat diskusi pada 1 jam ni. Baik, pelajar boleh tengok nota dan cikgu akan share di kita punya platform ni. Okey, boleh nampak semua Okey, so pada pagi ini cikgu nak tengok dulu professional issue in a substance abuse dalam Malaysia punya konteks lah. So pelajar-pelajar kita terus kepada yang ni nanti kita akan bincang besok. So cikgu bagi sikit gambaran apa yang kita akan bincangkan. Professional issue ni dia berkaitan dengan kaunselor itu sendiri dan treatment and research. Ini isu-isu profesional. Jadi kalau berkaitan dengan kaunselor, kita ada dua isu utama. Yang pertama iaitu competence. Adakah kaunselor itu cekap dalam mengendalikan kaunseling penyalahgunaan bahan ini? Adakah kaunselor itu cekap, competence ni kecekapan dia dalam mengendalikan isu-isu yang berkaitan kaunseling penyalahgunaan bahan. Yang kedua, credentialing. Credentialing ni adalah pengiktirafan. Perlu tak ada sertifikat, licensure, accreditation. Jadi ini adalah isu profesional lah berkaitan dengan kaunselor. Jadi dengan competence ni kita lihat beberapa aspek iaitu comorbidity. Comorbidity ni adalah kita tahu pelajar apabila seseorang itu terlibat dengan dadah, ia saja bukan terlibat, kadang-kadang dia bukan saja melibatkan berkaitan dengan masalah individu juga, tapi ia juga berkaitan dengan isu berkaitan dengan kesihatan dan juga kesihatan mental yang memerlukan kepakaran yang berbeza. Contoh kita dilatih as a counselor, kita dilatih berkaitan dengan mungkin kesihatan mental ataupun mereka yang mengalami masalah manusia normal yang menghadapi masalah. Tapi di dalam isu penyalahgunaan bahan ini, mereka yang terlibat dengan ketagihan ini, kadang-kadang individu ini tersebut terlibat dengan isu bukan sahaja kesihatan mental tetapi juga penyakit mental. Dan ini memerlukan kepakaran daripada psikiatri dan juga perlu diberi ubat-ubatan. Yang ini juga perlu oleh doktor. Dia perlu oleh kepakaran doktor perubatan. Dan juga spesifik population, clinical knowledge sebab di dalam isu penyalahgunaan bahan, clinical knowledge tu penting. Iaitu pengetahuan berkaitan dengan clinical knowledge of theory, treatment and recovery model, dan juga kita terlibat dengan multiculturalism. Maknanya kita kena faham individu yang terlibat dengan dadah ini, dia memang isu-isu yang sejagat. Dan bagaimana kita menghadapi isu-isu sejagat ini dengan dalam konteks multicultural, dalam kepelbagaian budaya. Adakah kita cekap mengendalikan klien yang datang daripada pelbagai, contohnya dari segi bahasa, yang halangan utama adalah dari segi bahasa lah.
Mungkin dia tak faham bahasa yang kita kaunselor gunakan. Jadi ini akan menyukarkan lagi dalam kita merawat ataupun melakukan pemulihan kepada klien tersebut. Counselor in recovery ada juga counselor yang in recovery. Recovery maksudnya ada juga counselor ya. Siapa tu? Cikgu, Okey. slide cikgu tak bergerak. Tak bergerak Okey, bergerak tak ni? Duk P1. Okey, kejap cikgu tengok. Okey, dah bergerak cikgu. Bergerak tu macam besar ke kecil? Besar dah. Okey, macam ni okey? Okey cikgu. Okey, bergerak tak ni? Bergerak. Okey. Okey, jadi pelajar isu-isu yang berkaitan dengan profesional isu yang inilah yang berkaitan komoditi, klinikal, knowledge, multicultural, konsep recovery Nanti kita akan bincang lebih detail. Self care, counselor juga perlu ada self care. And then research based practice, kita menggalakkan kajian dan juga continuing education. Jadi dalam counselor. Okay, conditionally certification, license, siapa yang bagi dan accreditation. Treatment and research iaitu management care and treatment funding lah. Dia terlibat dengan diagnostic and statistical manual of the mental disorder. Sebab kita kena faham penyalahgunaan bahan ni, pesakit-pesakit yang terlibat dengan ketagihan ini atau penyalahgunaan bahan ini, dia adalah termasuk juga dalam kategori penyakit mental ataupun dipanggil ada kecelakaan mental. And then measuring outcome on efficacy of treatment. Maksudnya kita review of recent research, problem with outcome research and suggestion for their future research. Okay, ini adalah antara gambaran kita nak melihat professional isu yang berkaitan dengan counselor dan juga treatment and research. Baik, sekarang kita nak pergi lebih kepada, kita nak menjurus kepada isu-isu profesional yang berada di Malaysia. Okey. Kita ada 10 isu dan cabaran dia dalam dasar negara telah menggariskan. Ada 10 isu dan cabaran apabila kita berhadapan dengan isu penyalahgunaan bahan ini, terutama kalau di Malaysia kita lihat, kita kenali sebagai dadah. Yang pertama sekali iaitu berkaitan dengan isu penawaran dadah. Isu penawaran dadah. Yang kedua, polydrug user. Polydrug user ni maksudnya dadah yang pelbagai. Dia menggunakan dadah yang pelbagai. Yang ketiga, penyakit kronik yang mudah relapse. Dadah ini adalah satu penyakit, kita gelarkan dia satu penyakit yang kronik dan dia adalah mudah relapse. Dia mudah relapse. Yang keempat, penagih dadah bermula di usia remaja dan kanak-kanak. Dan isu dan yang dadah ni yang lebih mencabar adalah apabila penagih dadah itu bermula pada usia remaja dan kanak-kanak lagi. Kadang-kadang ada seusia darjah 1 dia dah kena dadah dalam bentuk, mungkin dia bagi dalam bentuk gula-gula. Ini juga cabaran yang kita hadapi di Malaysia. Yang kelima, cabaran dalam membantu pemulihan penagih tega. Kita istilahkan dia memang dah otai lah ni, dah penagih tega. Memang agak susah untuk nak pulihkan dia. Itu sebab kalau kita tengok di pusat pemulihan dadah ataupun di penjara, mereka ni kadang-kadang sudah berapa kali keluar masuk dalam penjara, keluar masuk dalam penjara. Ini kita panggil sebagai penagih tega. Dia cabaran dia amat kuat atau cabaran dia sangat besar untuk memulihkan penagih tega ni. Yang keenam, ada juga kemunculan dadah baru atau new psychoactive substance. Banyak kemunculan dadah baru ni. Mereka cipta dadah, tapi kadang-kadang bunyi tak macam dadah. Jadi kita kadang-kadang kita pun confuse, ni dadah ke bukan. Dia macam design new design. Dia design dadah tu dalam bentuk lain lah. Dia campur ni jadi dalam bentuk lain. Contoh yang kita faham dulu ecstasy. Dulu ecstasy dulu mana kita tahu itu sejenis dadah. Kan ecstasy. Jadi ecstasy ni pun baru muncul
dia bukan dadah-dadah yang kira lama. Ini pun salah satu dan banyak lagi kita lihat nanti kita akan tengok beberapa jenis dadah yang kita gelakkan dia sebagai new psychoactive substance yang didesain oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan. Itu cabaran yang keenam. Okay, cabaran yang ketujuh adalah bagaimana kita nak mengintegrasikan semula penagih ke dalam masyarakat. Sebab individu yang menagih ni kadang-kadang dia bila dia terlibat dengan perniagaan dadah ni, dia akan bersama dengan kawan-kawan dia kan, kelompok-kelompok dia. Jadi macam mana kita nak mengintegrasikan semula dia ke dalam masyarakat. Sebab dia perlu kembali kepada masyarakat, sebab dia perlu bekerja kan, ada yang berkeinginan untuk berumah tangga. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So, macam mana dia mengintegrasikan semula lagi dalam masyarakat sebab dia perlu juga bekerja, kalau dia ada pasangan, anak dia perlu bersekolah. Kadang-kadang bagi mereka yang terlibat dengan dadah ni bukan sahaja bukan sahaja penagih itu sendiri yang terdapat, tapi juga kanak-kanak atau anak-anak dan pasangan dia juga terkesan daripada sikap kepenagihan dia. Yang ke-8, tiada rawatan khusus bagi penyalahgunaan adalah jenis sintetik. Tiada rawatan khusus bagi penyalahgunaan dadah jenis sintetik. Sintetik ni dia adalah dadah daripada bukan daripada orang kata daripada bahan tumbuhan kan, macam ganja, opiat. Okay, itu semua dadah kita panggil dadah yang bukan sintetik, iaitu daripada plant base, iaitu daripada tumbuhan. Jadi dadah jenis sintetik ni adalah dadah yang dicampur-campur lah macam tadi tu. Dia tadi rawatan khusus. Kita akan pergi satu persatu. Yang ke-9 adalah penularan wabak berjangkit. Penularan wabak berjangkit. So apabila individu itu terlibat dengan dadah, sebenarnya dia terlibat dengan ada satu lagi penyakit yang biasa. Yang kata penyakit berjangkit seperti apa? HIV. So bila dia kena HIV, dia juga boleh kena TB. TB, hepatitis C, hepatitis B. Ini adalah penyakit yang boleh berjangkit. Yang ke-10, peningkatan jenayah jalanan seperti seragut, mencuri, pecah rumah. Ini biasa berlaku kepada penagih. Mereka yang terlibat dengan ketagihan kerana untuk mendapatkan wang dengan cepat untuk mendapatkan bekalan dadah. Kita tengok satu persatu isu dan cabaran dadah ni. Okey, isu penawaran dadah. Isu ini sebenarnya merujuk kepada kebolehdapatan dadah. Maksudnya bagaimana dia boleh dapat dadah tu dengan mudah dalam pasaran dari segi ekonomi, peruncitan dan sosial sebuah negara dan masyarakat. Jadi kita lihat memang kadang-kadang dadah ni ada setengah boleh dapat kita boleh beli secara online. Ini yang cabaran sekarang ni, kita boleh beli secara online. Jadi kebolehdapatan itu, maksudnya availability of drug tu untuk dapatkan dadah itu mudah. Okay, walaupun kita telah buat penguasaan tapi kita tidak boleh kawal. Mungkin dia jual secara, mungkin kita dapat tangkap secara, orang kata kita dapat tangkap dia secara besar-besaran lah. Kita boleh dapat tangkap dia secara besar-besaran, maksudnya kita boleh tumpaskan. Tapi secara runcit ni, secara runcit-runcit ni, ni susah kita nak kawal. Kan dia beli secara online, kita tak tahu dia post kat rumah kan, dia balut. Jadi ini menjadikan satu cabaran. Jadi kita baca dulu. Model penyebab umum oleh Bridgemeyer, Holder, Jacobian and Friend 2004 menyatakan bahawa bekalan dadah dalam pasaran adalah amat berkait rapat dengan hukum penawaran dan permintaan lah, penentuan harga dan taraf ekonomi pengguna ekonomi, akses kepada kebolehdapatan dadah secara sah atau tidak sah, iaitu peruncitan dan sumber-sumber dadah dalam sistem rangkaian sosial. Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kebolehdapatan bekalan dadah ini termasuklah penguatkuasaan, norma dan peraturan dalam sesebuah komuniti, promosi dan faktor individu. Jadi isu penawaran dadah ni banyak sebab. Macam mana bila sebut saja isu penawaran dadah ini, ia berkaitan dengan kebolehdapatan, mudahnya. Mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu. Antaranya mungkin ada pegawai yang korup, kurang penguatkuasaan, dia banyak faktor. Ini adalah cabaran yang kita perlu hadapilah, isu dan cabaran dalam menangani dadah. Itu yang pertama. Bila kita kata saja berkaitan isu penawaran dadah, ia berkaitan dengan kebolehdapatan dadah. Bagaimana dia dapat dari segi pasaran. Mungkin dia dapat secara besaran. Kalau kita
dan jual secara lombok pun ada itu sebab kadang-kadang ada sedikit-sedikit, dan yang paling suka adalah dia jual secara uncit-uncit ni. Dia panggil pusher kan. Dia jual kat kelab malam, dia duduk, dia cuba jual dadah kan. Yang kedua, penggunaan pelbagai jenis dadah dalam kalangan pengguna. Yang ini dipanggil sebagai polydrug user. Yang mana penggunaan dadah ini merujuk kepada penggunaan 2 atau lebih jenis dadah dalam satu masa, bagi tujuan memaksimumkan dia punya kesan, mengimbangi dan mengawal kesan dadah dan sebagai dadah gantian. Selain risiko kematian akibat kesan lebihan dos overdose, pengguna 2 atau lebih jenis dadah akan memberikan kesan langsung kepada tahap kebergantungan pengguna kepada dadah kerana kesan keseronokan dan euforia yang bertambah. Yang bertambah addictive synergy dan berganda. Dan kita lihat kadang-kadang ada individu tu ambil ganja dan pada masa sama juga dia ambil pil kuda, pada masa sama juga dia ambil syabu. Ini adalah juga cabaran penggunaan dadah jenis kalangan pengguna yang menggunakan polydrug user ni. Sebab dia nak dapatkan lebih kesan tapi yang berbahayanya apabila dia boleh membawa kesan yang lebih bahaya, iaitu kematian. Ini isu cabaran yang kedua. Yang ketiga adalah penagihan adalah sebahagian daripada penyakit kronik yang mudah relapse. Maksudnya penagih dadah diklasifikasikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai satu penyakit kronik dan mudah relapse yang memberi kesan langsung kepada sistem saraf pusat manusia, otak lah. Pengguna yang bergantung kepada dadah sepenuhnya sukar untuk dipulihkan dan akan mudah terjerumus kembali dalam penagihan pada bila masa selepas menjalani rawatan dan pemulihan atau semasa berada dalam kepulihan. Keadaan ini disebabkan oleh ketidakupayaan mereka untuk bertindak terhadap situasi-situasi berisiko tinggi dan dari segi pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang dihadapi oleh mereka semasa melalui proses kepulihan tadi itu. Mana kita faham penyalahgunaan bahan ni dia adalah penyakit yang kronik dan mudah relapse. So bila kata kronik, dia penyakit apa? Dia berkaitan dengan sistem saraf pusat kita, terutama di bahagian otak. Dia akan mudah relapse macam kita bincang macam mana dia boleh bila dia dah menjalani tempoh rawatan ataupun dia menjalani semasa ataupun selepas menjadi tempoh rawatan dia masih ada cerita. So dia masih lagi ingat, masih lagi dalam ingatan dia, dan ini yang boleh menyebabkan seseorang itu terlibat dengan kembali relapse. Itu sebab kalau kita tidak heran kalau di penjara atau di pusat dia sudah menjalani rawatan, selepas 3 tahun balik dia kembali balik dadah. Ini yang kita kena faham cabaran kita berhadapan dengan mereka yang terlibat dengan dadah ataupun penyalahgunaan bahan. Dan isu yang seterusnya adalah penagih dadah dalam kalangan remaja dan kanak-kanak yang semakin meningkat. Jadi isu penagihan dadah dalam kalangan remaja, kanak-kanak perlu diberi perhatian serius kerana kadar umur mula di onset penyalahgunaan dadah dalam kalangan kanak-kanak yang direkodkan semakin rendah, iaitu awal 10 tahun. Pendedahan awal kanak-kanak dan remaja kepada dadah di samping wujudnya faktor-faktor risiko seperti dadah mulai diperolehi, tingkah laku antisosial, ahli keluarga yang punya sejarah penagihan, kegagalan dalam akademik, bermula dengan merokok, konflik dalam keluarga dan masalah ekonomi keluarga memberi ruang dan meningkatkan kebarangkalian mereka menggunakan dadah pada usia lebih muda. Ini kita sayang anak bangsa kita, muda-muda lagi dah terlibat dengan dadah. Bayangkanlah kalau umur 10 tahun dah terlibat dengan dadah, bagaimana masa depan dia. Kebergantungan terhadap dadah yang sangat tinggi. Ini juga cabaran kita lah apabila berhadapan dengan isu penyalahgunaan bahan ni. Dan kita tahu juga bagaimana cabaran kita dalam membantu pemulihan penagih tega ni. Penagih tega ni. So, mereka sukar untuk dipulihkan dan kerana mereka kadang-kadang tu kita boleh katakan dah sebati dah dadah tu dengan hidup dia, dan dia tidak boleh nak hidup tanpa ada bekalan dadah atau tak ada dadah dalam diri dia. Dan inilah cabaran dia. Macam mana pun kita buat seolah-olah macam kita menuangkan air di keladi. Mereka tak ada pemberi kesan, tapi kita sebagai pegawai perawatan ke pemulihan, kita masih teruskanlah, kita tidak pernah berputus asa untuk pemulih penagih tega. Kalau kita tak boleh nak pulihkan sepenuhnya, kita bagi dia harm reduction, bagaimana nak mengurangkan supaya ia tidak merepak pada yang lebih besar. Dan kemunculan dadah baru dipanggil new psychoactive substance.
Jadi kita kena lihat perkembangan teknologi dan kecanggihan sistem komunikasi dan maklumat memberi ruang yang cukup besar kepada penciptaan dan kemunculan dadah-dadah psikoaktif baru dalam pasaran. Dadah tidak lagi terhad kepada pembuatan secara konvensional di hutan atau kawasan luar bandar, tetapi lebih maju dan sophisticated dengan memproseskan di rumah-rumah kecil dan canggih di bandar dan rumah-rumah kediaman. Dipanggil kitchen lab. Kitchen lab boleh buat dekat belakang rumah je. Kalau kita tengok dulu kes ada seorang Benji, ada seorang pelakon yang mana dia proses dadah tu di belakang rumah saja. Dia tengok YouTube. Dia tengok YouTube, lepas tu dia buat dadah. Dengan teknologi moden, bahan-bahan yang biasa digunakan dalam industri dan di rumah amat mudah dipoli dan diproses menjadi NPS yang lebih cost efektif dan mendapat permintaan. Dadah NPS ini bukan lagi diseluduk tetapi diproses dalam sistem pasar setempat dengan menggunakan bahan-bahan kimia precursor dia panggil yang mudah dipoli dalam negara. Jadi dia ambil bahan-bahan kimia yang mudah didapat yang memang dijual. Jadi dia didesign darah tu. Jadi new design drugs. Ini pun satu yang bahaya dan kita tak tahu. Kadang-kadang yang bahayanya apabila kita tak tahu yang kita menggunakan tu adalah sejenis dadah. Yang seterusnya adalah bagaimana kita nak mengintegrasikan semula penagih ni. Macam mana kita nak mengintegrasikan semula penagih ni. Tidak dapat dinafikan ahli keluarga dan anggota masyarakat memainkan peranan penting dalam proses kepulihan seorang penagih. Mereka menjadi ejen penting dan perlu disegerakan secara bersepadu untuk membantu penagih-penagih kembali kepada masyarakat melalui sistem pemasyarakatan bekas penagih lah, reintegration. Alasan yang saya digunakan sekiranya proses pemasyarakatan agak-agak adalah kerana wujudnya penolakan dan stigma negatif dalam kalangan keluarga dan masyarakat terhadap bekas-bekas penagih. Sistem pemasyarakatan bekas penagih perlu digiatkan untuk memberikan kesedaran bahawa mereka berperanan dan bertanggungjawab bersama-sama dengan kerajaan dalam membantu bekas penagih melalui proses kepulihan di samping memberi keupayaan dan kemahiran asas kepada penagih melaksanakan proses pemulihan. Kita tengok bila seseorang itu sudah tamat dalam tempoh rawatan dan pemulihan, dia perlu ada satu yang dipanggil sebagai support system untuk dia survive lah, untuk dia continue dia punya survive tu dalam kehidupan dia. Dan salah satu support system yang paling baik adalah masyarakat lah, keluarga. Tapi kadang-kadang ada juga masyarakat yang memandang penagih ini sebagai satu stigma. Jadi amat mencabar untuk kita nak mengintegrasikan penagih ini. Satu datang daripada masyarakat lah, tapi tidak juga dinafikan kadang-kadang ia datang daripada sikap penagih dadah tu yang terlalu rasa bersalah, rendah diri dan apabila dia bersama masyarakat dia rasa tak selesa. Itu sebab dia mengambil langkah dia lebih selesa untuk duduk berseorangan. Dan bila dia dah berseorangan ni, dia akan kembali lah, biasanya dia akan kembali balik kepada dadah sebagai peneman dia. Biasanya kalau psikotik berakhir waktu yang guna dadah sintetik. Dadah sintetik atau terbitan yang dihasilkan melalui pencampuran bahan-bahan kimia, khususnya jenis amfetamin, memberi kesan kekal kepada kerosakan otak pengguna yang mempengaruhi corak tingkah laku, pemikiran dan emosi mereka. Kaedah konvensional seperti terapi psikososial bukan lagi menjadi pendekatan berkesan dalam merawat dan memulihkan mereka. Pengguna dadah sintetik selalunya sukar dikawal dan lebih agresif berbanding pengguna dadah lain dan boleh mengancam keselamatan orang dan diri mereka sendiri. Maksudnya dadah sintetik ni lebih bahaya. Dia bahaya dari segi bukan saja bahaya dari segi individu tu, masyarakat, tapi individu sendiri dan dia lebih agak agresif. Lebih agresif. Dan yang ni penularan wabak penyakit. Ini adalah antara penyakit-penyakit yang mudah yang biasa didapat, yang mudah kata yang mereka yang menyalahgunakan bahan mereka secara hinggap. Itu pertama sekali adalah penyakit seperti HIV dan AIDS, tuberkulosis, TB dan hepatitis merupakan ancaman yang serius yang sering dikaitkan dengan tingkah laku penagihan dadah. Mereka yang menggunakan dadah secara suntikan, terutama yang menggunakan perkongsian jarum, akan lebih terdedah kepada wabak. Contohnya HIV dah. So bila dia dapat HIV belajar, sistem imun dia dah rendah, jadi dia akan mudah juga dapat TB. Tuberkulosis dan juga hepatitis. Masyarakat dah terdedah kepada aktiviti berisiko. Risiko yang sama akan dihadapi oleh pegawai-pegawai atau personel yang berusaha dan berhubungan dengan mereka dalam proses rawatan dan pemulihan penagih-penagih
yang mempunyai simptom-simptom atau disahkan sebagai pembawa penyakit ini perlu diasingkan dan diberi utama untuk dirawat terlebih dahulu sebelum perawatan penagihan diteruskan. Maknanya mereka yang terlibat dengan dadah ni, mereka ada risiko yang tinggi lah. Mereka ada risiko untuk dapat HIV dan AIDS. Jadi bila kita nak buat rawatan, bila kita ada close contact dengan mereka, jadi pegawai pemulihan dan sesiapa juga terdedah sebab dia adalah penyakit yang mudah berjangkit. Jadi itu sebab kita faham kalau dia ada tuberculosis ini, jadi kita kena asingkan dia dulu. Kita kena rawat dulu penyakit dia. Itu sebab bukan mudah untuk kita membuat rawatan kepada mereka HIV AIDS ni, tapi kita kena tahu juga kena asingkan dia sebab dia ada HIV dan kita kena asingkan dia dahulu. Dan kita lihat juga banyak juga berlaku peningkatan jenayah jalanan lah. Seperti apa yang kita lihat dekat sini. Seperti ragut, curi dan gangguan awak. Penggunaan dan penagihan dadah menggunakan cara mudah untuk memperoleh sumber kewangan oleh aktiviti jenayah jalanan bagi membiayai pembangunan mereka mendapatkan bekalan dadah. Ini adalah yang berlaku antara peningkatan jenayah jalanan. Okay? Yang selalu yang kita tengoklah kes ragut. Okay? Okay, ini adalah rujukan pertama. Okay, so setakat ni pelajar ada apa-apa soalan? Sebelum cikgu soal. Okay, cikgu buka dulu untuk soalan. Jika ada soalan, silakan pelajar. Boleh juga melalui chat. Cikgu, boleh Okay, terangkan silakan. slide surat 22 yang pernah sebagai pada Boleh kuat sikit tak soalan? Kurang jelas. Cikgu boleh terangkan semula tak yang penagihan dadah sebahagian penagihan adalah sebahagian daripada penyakit kronik yang mudah relapse. Slide ke surat 22. Saya kurang Okay, jelas. secara dasarnya kalau awak tengok balik slide baca cabaran kita tidak seperti penyakit lain contohnya penyakit demam kita boleh bagi ubat dekat dia. Bila kita bagi ubat dekat pesakit mungkin boleh kita bagi ubat mungkin boleh sembuh. Dia boleh sembuh. Tapi penyakit ketagihan ini kita kategorikan dia sebagai satu penyakit kronik. Dalam istilah kita mengistilahkan penagih ini adalah mereka bukan sahaja pesalah yang perlu dihukum tapi mereka juga adalah seorang pesakit. Pesakit. Dan pesakit ni ada kan penyakit yang ringan, tapi yang kalau penyakit dadah ni ada yang melibatkan dengan ketagihan ni kita kategorikan dia sebagai pesakit kronik. Pesakit kronik. Kita gelarkan mereka sebagai pesakit kronik. Dan bila mereka pesakit kronik, mereka amat sukar untuk dirawat. Boleh rawat tapi mungkin mengambil masa dan apabila dirawat dan mereka akan mudah relapse. Itu maksud asas dia. Itu yang kita katakan isu dia apabila kita berhadapan dengan isu penyalahgunaan bahan. Apabila individu tu bila dia terlibat dengan ketagihan, mereka dikategorikan sebagai pesakit. Dan kenapa mereka digelarkan sebagai pesakit? Kerana ketagihan ini adalah satu penyakit yang dikatakan satu penyakit kronik. Kronik tu bahagian kat mana? Kalau diabetes kecil manis tu kita tahu darah tinggi, sakit jantung. So kalau penagihan dadah ni ia berkaitan dengan dia mengganggu sistem saraf pusat, terutama otak. Maksudnya otak kita tidak boleh berfungsi dengan baik. Dan apabila dia menjalani rawatan, kita bagi dia ubatan dan juga terapi ubatan, psikoterapi dan sakit spiritual, kita dah bagi tempoh rawatan tertentu dan kemungkinan mereka akan kembali relapse. Sebab mereka ingatan mereka sangat kuat terhadap dadah tu dan mereka akan rasa giat untuk menagih balik. Itu kata dia mudah relapse. Dan itulah cabaran kita nak menghadapi individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ini. Okey? Boleh jelas ke Wan? Ke masih kabur lagi? Jelas. Cikgu bagi tahu tadi sebenarnya penagih ni pun boleh dikategorikan sebagai pesakit sebab dia mengambil dadah tagih dan ia boleh mengganggu sistem saraf jadi sebagai pesakit lah.
Dadah ni ada dua lah orang definisikan dia kan, penagih ni lah, penagih dadah ni. Ada yang melihat dia sebagai pesalah kan. Dulu kita melihat penagih dadah ni sebagai pesalah yang perlu dihukum. Dihukum lah, contoh masuk di penjara. Tapi bila dikaji-kaji balik, bila dihukum, bila dilepas daripada hukuman, dia kembali balik penagih. Jadi rupanya dia adalah sebenarnya, ketagihan sebenarnya adalah merupakan satu penyakit yang perlu dirawat. Kita bagilah ubat-ubatan, tapi dia mudah relapse. Dia relapse balik. Maksudnya dia kembali balik untuk dikalah ketagihan tu kan. Okey, ini soalan daripada Tuan Amirah. Dia tanya, cikgu, penagih dadah yang tak berkongsi jarum pun boleh kena HIV dan AIDS juga ke? Okey, biasanya untuk HIV dan AIDS ni adalah biasanya berkongsi jarum lah. Berkongsi jarum. Biasa dia dapat HIV dan AIDS. Kalau yang tidak berkongsi jarum tu seperti telan, bulat tu, risiko dia untuk dapat HIV tu rendah. Paling tinggi adalah berkongsi jarum. Itu yang paling tinggi. Okey, silakan, ada lagi 30 soalan, boleh tanya. So, tadi kita nak tanya ni seorang-seorang ni. Supaya kita nak ada pemahaman cikgu. Okey, sila. Kan dekat situ tadi kan ada pasal penagihan remaja dan kanak-kanak kan. Jadi betul. Untuk rawatan diorang pergi kat pusat penagih juga ke pemulihan juga ke macam golongan dewasa ke diorang ada tempat khas? Okey, macam kanak-kanak yang bawah 18 tahun mereka dilindungi oleh Akta Kanak-kanak. Dan bila mereka dilindungi oleh Akta Kanak-kanak, itu sebab bila mereka melakukan jenayah mereka tidak dimasukkan di penjara lah. Mereka biasanya akan ditahan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. So Akta Kanak-kanak bagi mereka macam terlibat dengan jenayah lah secara umum lah. Contohnya mencuri, apa lagi? Macam kes-kes macam memukul atau kes jenayah lah. Macam contohnya yang kes kita ni adalah berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Kanak-kanak mereka ni tidak akan dimasukkan dalam penjara. Tidak akan dimasukkan penjara sebab dia dilindungi oleh Akta Kanak-kanak. Akta Kanak-kanak ni siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan Akta Kanak-kanak ni? Dia di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ni mereka ada satu pegawai yang in charge benda tu. Jadi bila pegawai tu in charge, mereka akan dimasukkan di pusat pemulihan lah. Biasanya macam kalau kita pernah dengar sekolah Indra Gendi kan, sekolah Tunas Bakti di bawah JKM. Ini adalah kanak-kanak yang kita memberi pemulihan disebabkan mereka ada perintah-perintah mahkamah atas kes-kes tertentu. Sama juga macam kes kanak-kanak yang terlibat dengan dadah ni, bila mereka ditahan, kita buat urine test, kita akan bantu mereka dan kita rujuk kepada JKM dan JKM akan buat suatu laporan dan akan ditempatkan di pusat kanak-kanak lah, macam di sekolah-sekolah tertentu. Kamu pernah dengar sekolah Indra Gendi, sekolah Tunas Bakti, itu adalah kanak-kanak yang terlibat lah dengan perintah mahkamah lah, terlibat dengan salah laku. Okey, bagus soalan tu. Ada lagi soalan? Silakan pelajar. Okay, teks pun tak apa Okey, yang ni daripada Siti Khairunisa kan. Cikgu tadi cakap yang new psychoactive substance itu kan dia buat dadah baru kalau dia tak dapat dadah yang dia nak tu kan. Lepas tu hari tu saya ada baca jam bicara, mereka tidak diberikan ubat seperti Panadol walaupun mereka demam sebab orang yang duduk penjara itu dia gunakan Panadol sebagai dadah. So dia kira Panadol itu dadah ke macam mana? Okey drug ni, dadah ni dia berasal dari perkataan drug kan. Drug itu adalah sebenarnya ubat ubat. Dia ubat yang telah disalahgunakan atau disalahgunakan. Jadi mereka campurlah untuk mendapatkan yang penting sekali sebenarnya penggunaan dadah ni untuk mendapatkan kesan euforia tu. Itu salah satu sebab utama kenapa mereka menggunakan dadah. Sebab ada kesan euforia ataupun kesan macam kuat ke, dia bagi kita kekuatan ataupun boleh fokus.
Jadi cikgu tak pasti dalam penjara mereka bagi ubat, tapi biasanya kalau di demam bagi mereka yang duduk dalam penjara kalau kata mereka ni terlibat dengan mereka timbangan dadah, pada fasa awal mereka duduk, mereka akan mengalami dipanggil withdrawal symptom. So withdrawal symptom ni adalah mereka adalah satu gejala penarikan atau pengunduran apabila mereka tidak menggunakan dadah. Itu sebab kadang-kadang masyarakat dia tak faham tau. Dia kata suami saya ni kalau tak merokok dia tak macam tak nak, dia tak boleh nak fokus. Dia rasa macam marah-marah. Jadi itu sebab saya suruh dia merokok. Sebab bila merokok saya nampak dia sihat. Sebenarnya istilah tu salah. Sebenarnya itu adalah withdrawal symptom. Dia akan kesan yang lain selepas tu. Okay, lepas dia umur berapa tertentu dia akan sakit jantung. Okay, ada sakit jantung, sakit kanser paru-paru. Jadi bila dalam penjara, biasanya kita akan bagi dia, bila dalam fasa withdrawal symptom tu, kita tidak akan bagi apa-apa ubat. Okay. Kita akan bagi apa-apa ubat, walaupun dia ada macam demam ke, kita bagi dia detox. Kita panggil detoxifikasi, maksudnya dia di dalam proses, kita asingkan dia, dalam proses dia nak keluarkan toksin dalam badan dia. Okay. Bila dalam proses nak keluarkan toksin dalam badan dia dan badan dia tu perlukan dadah tu, jadi dia akan mengalami pelbagai simptom, salah satunya demam, menggigil. Jadi doktor tak bagi dia ubat. Jadi adakah Panadol itu dianggap dadah je? Dadah itu berasal dari perkataan drugs. Drugs tu adalah ubat sebenarnya. Itu sebab kalau di USA terutamanya dia panggil drug shock. Tapi kenapa kita panggil penyalahgunaan bahan tu? Sebab kita menggunakan istilah substance abuse. Penyalahgunaan apabila dia salah menyalahgunakan ubat tersebut. So bila dia salah gunakan yang tidak mengikut dos yang ditentukan oleh doktor, maka kita kata itu dia penyalahgunaan dadah. Okey, Siti Khairunisa, jelas ke ataupun ada persoalan lagi yang masih kurang jelas? Siti Khairunisa? Jelas cikgu. Okey, daripada Noemi Syarina, cikgu, adakah media sosial ini salah satu cabaran memandangkan zaman sekarang semua boleh dapatkan secara atas talian? Ya, betul contoh kita boleh beli macam-macam kita boleh tengok saja di, tak tahu lah kalau kita tengok di Shopee di Lazada ataupun macam-macam di Facebook mereka ada jual secara online. Jadi susah juga nak trace. Sekarang dia guna nama pelik-pelik dia guna nama, bukan guna nama heroin itu ketara sangat. Kadang-kadang digunakan istilah-istilah nama-nama yang lain contohlah kan dulu ada arak timah dia gunakan istilah arak tu, nama arak timah. Sebab apa dia nak mengaburi nama tu, tapi sebenarnya itu adalah dadah. Itu juga cabaran Itu sebab pelajar cikgu sarankan kalau pelajar beli apalah ubat-ubat ke di dalam, tak galakkan cikgu tak berapa galakkan beli beli ubat-ubat ni di di Facebook ke di media sosial. Kalau katakan kalau dapat pun ubat tu kita tengok dulu sama ada dapat tak pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita semak dulu sama ada ubat ni berdaftar atau tidak. Kalau kata ubat tu berdaftar semua, okey baru kita belilah. Dan tak semua juga ubat yang di Facebook tu tak bagus, tapi kena semak, buat semakan yang kena buat semakan yang lebih supaya kita tak terbeli mereka yang jual tu semata-mata untuk mendapat keuntungan dan kita tak tahu apa kandungan bahan dalam tu. Mungkin mengandungi dadah. Okey, ada bagus soalan tu, ada lagi soalan silakan. Boleh secara live. Silakan pelajar. Ya. Saya nak tanya kan kat farmasi kan ada jual macam pil gila tu kan untuk tahan sakit tu kan. Jadi bila orang selalu makan, kira macam sakit je makan je jadi macam ketagih kan. Adakah itu jadi juga sebahagian dadah ataupun dia salah gunakan ubat tu? Dia painkiller ni biasanya doktor kalau kita beli di farmasi pun dia sebenarnya ubat yang terkawal dia ada ubat yang kita boleh beli at the counter, OTC kat counter, maksudnya kita boleh beli secara tak payah prescription ataupun kita perlukan prescription. Okey, kalau kata painkiller ni dia bagi dos biasa kita akan bagi dos berapa. Kalau kata farmasi biasa yang kalau kita pergi farmasi yang established dia akan tulis kat situ berapa dos. Ada berapa dos. Tapi kalau dia tak tulis dos kat situ, kita ambil dadah tersebut secara berlebihan painkiller tu, dia akan jadi penyalahgunaan. Dia sebab bila kita menggunakan ubat, kita kena ikut dos dia.
Berapa sukatan dia, doktor bagi berapa sukatan dia. Begitu juga dengan farmasi. Dan cikgu tak pasti tapi kebanyakan praktis di farmasi, kalau dia nak bagi satu ubat yang over the counter, maksudnya ubat yang terkawal dia perlu dapatkan deskripsi daripada doktor dahulu. Jadi doktor kalau tak ada stok di hospital dia, mungkin dia beli. Jadi contoh painkiller ni juga merupakan dadah sebenarnya. Yalah dadah lah dia ubat kan. Jadi kalau dia biasa dia akan bagi preskripsi. Dia akan bagi berapa dos nak ambil. Tapi kalau kita ambil secara salah, tidak mengikut dos, maka itu dipanggilkan sebagai abuse lah, penyalahgunaan. Itu dikatakan sebagai penyalahgunaan. Dan masalah lah. Okey cikgu, adakah dadah yang dihasilkan di rumah-rumah kediaman itu dadah yang berbeza selain daripada dadah yang biasa kita dengar seperti pekudalan? Ya, ada juga dadah yang diguna campuran. Contohnya dia ambil pil ekstasi kan. Pil ekstasi mungkin dicampur dengan ubat nyamuk kan, dicampur dengan macam-macam lagi lah untuk mendapatkan kesan yang lebih. Dan itu sebab kadang-kadang yang cabaran kita apabila dia dihasilkan di rumah, dia panggil kitchen lab dia punya cabaran adalah kadang-kadang dia letak nama tu nama tu pelik-pelik. Macam kita pekuda dah biasa kan, ekstasi, amfetamin. Jadi dia jual tapi dengan nama yang berbeza. Itu cabaran dia lah bila kita dia buat. Ini dia panggil design drug lah, the new design drug. Okay, digunakan dadah-dadah yang berbeza. Dia gunakan dia design drug tu tapi dia tak panggil dadah. Macam kan dulu kan ada, kat Malaysia kan ada kan arak timah kan. Isu arak timah kan. Itu salah satu contoh lah dia design balik nama tu tapi sebenarnya dia adalah dadah Okey, ini daripada Nur Rafiqah. Tadi Muhammad Alim Najmi kan. Ini daripada Nur Rafiqah. Pengguna dadah jenis sintetik selalunya suka dikawalkan cikgu. Jadi macam mana ahli terapi itu mengawal mereka apabila tingkah laku agresif berlaku seperti pengguna dadah itu mengancam keselamatan orang lain. Dalam penyalahgunaan bahan ni, kalau kita tengok macam kita nak buat sesi kaunseling ni, sesi kaunseling macam biasa kita buat ni, kita biasa kalau penagih tega ni kita tak akan buat secara biasa lah kita bagi dia cool down dulu. Itu sebab dalam proses kita nak buat sesi kaunseling dengan penagih dadah ni, kita mesti dipanggil ada satu tempoh, dipanggil mereka ni perlu menjalani rawatan dan pemulihan dulu. So mereka bila mereka dah pulih dari dadah, mereka dah tak ada withdrawal symptom, baru kita akan masuk sesi kaunseling. Dan kebanyakan mereka yang ada sesi kaunseling ini adalah disarankan oleh pegawai kat sana lah. So mereka ni boleh. Kalau mereka tak boleh lagi, mereka tidak akan menjalani sesi kaunseling lah. Secara biasa lah, mereka akan menjalani rawatan dan pemulihan dahulu. Okay, contohnya mereka detoxing ke, macam kita tengok banyak pendekatan kalau pelajar-pelajar baca buku cikgu tu, yang e-book tu banyak rawatan dekat situ. Pelbagai rawatan yang kita bagi sebenarnya dari segi psikososial, psikospiritual dan juga ubat-ubatan. Okay. Okay, silakan kalau ada soalan. Okay, besok kita akan bincang lebih lanjut lagi berkaitan dengan ni kan, professional issue. Okay. Okey, kalau tak ada cikgu nak tanya Cikgu nak tanya berkaitan kita tanya Aisyah Zain. Aisyah Zain ada di talian? Ada cikgu. Okey Aisyah, apa yang Aisyah faham berkaitan dengan isu penawaran dadah ni? Berkaitan dengan penawaran dadah ni, macam mana dadah itu dijual. Itu macam mana nak dapatkan dadah tu, ada dijual secara besaran, ada dijual secara runcit dan ada juga yang dijual secara online macam tu. Okay, jadi bila berkaitan dengan isu penawaran dadah ni, kita kena ingat kemudah dapatan tu, keboleh dapatan tu. Dia punya dipanggil accessibility, availability of drug tu. Jadi kadang dadah ni mudah didapat. Itu cabaran dia. Kita boleh kawal melalui penguatkuasaan, tapi kadang-kadang pegawai itu pun corrupt. Dia yang membekalkan. Dia ambil daripada, dia tangkap daripada orang yang membekalkan dadah, dia simpan dadah tu, dia jual pula pada penagih. Dia pula jadi orang dadah. Itu isu dia kadang-kadang boleh berlaku kalau kita tak ada integriti dalam bekerja. Okey.
Kita nak dengar daripada uh, Nur Fatihah. Nur Fatihah ada di talian? Ada cikgu. Okey, Nur Fatihah. Apa yang Nur Fatihah faham berkaitan dengan polydrug? Polydrug use. Polydrug users. Polydrug user. Yang saya faham polydrug user ni lebih daripada satu penggunaan jenis dadah. Contohnya penagih tu ambil ganja, tapi dalam masa yang sama dia ambil syabu untuk dapatkan kesan yang lebih bahaya. Maknanya dia ambil banyak jadi dadah. So macam mana kita nak bagi rawatan kan? Rawatan sukar. Ganja rawatan dia lain Fajar. Rawatan dia berbeza dengan opiat. Dadah jenis opiat. Dadah jenis opiat pula berbeza pula dia punya cara untuk bagaimana dia dadah jenis depression. Jadi bila dia ambil polydrug ni dia campur-campur. Dia ambil dadah jenis opiat, dia ambil ganja, dia ambil dadah jenis stimulan. Jadi macam rawatan tu agak sukar. Dan kalau kita nak bagi rawatan tu sukar satu. Jadi macam mana kita nak bagi dia rawat pun agak sukar. Okey, seterusnya kita dengar daripada Nur Izni. Nur Izni ada di talian? Nur Izni ada di talian? Ada doktor. Okey, Nur Izni. Apa pula yang Nur Izni faham berkaitan dengan penyakit dadah merupakan satu penyakit kronik dan mudah relapse? Nur Izni boleh dengar? Ia merupakan penyakit kronik yang berkaitan dengan sistem saraf pusat, menyebabkan otak tu tidak berfungsi dengan baik. Okey. Mana apa yang dimasukkan dengan kronik dan mudah relapse tu? Mudah relapse tu maksudnya dia mudah trigger, maksudnya dia mudah teringat pada dadah. Maksudnya dia mudah teringat dan dia kembali balik pada dadah walaupun telah menjalani tempoh rawatan tertentu lah. Okey. Okey, kita dengar pula daripada wakil lelaki ni lah. Umar Muhammad Yusof ada di talian? Umar Muhammad Yusof ada di talian? Tak ada. Kita tanya Noe Kemal ada? Noe Kemal ada di talian? Ada doktor. Okey, Ikmal. Apa yang Ikmal faham berkaitan dengan isu dan cabaran apabila kanak-kanak juga terlibat penagihan ini bermula daripada usia kanak-kanak dan remaja? Apa yang saya faham, isu penagihan kanak-kanak remaja ni sangat membimbangkan lah, sebab sekarang ni pun sudah pun bermula daripada umur 10 tahun. Bila penindahan awal daripada kanak-kanak dan remaja tu, dia boleh menyebabkan diorang ketagih daripada usia muda lah. Lepas tu untuk nak mengatasi ni pun memang sangat mencabar lah, sebab diorang dah terjebak daripada usia muda kan. Sebab kita dah tengok masa depan dia lah. So daripada Ah. awal lagi dia dah terlibat dengan dadah. Bagaimana kita nak tengok masa depan dia kan? Okey. Okey, seterusnya kita dengar daripada Alif Najmi ada di talian. Alif Najmi. Ada ke? Okey, apa cabaran dia, yang isu dan cabaran dia apabila kita nak membantu penagih tega ni, Alif? Okay, apa yang saya faham daripada cabaran ni, sebab penagih tega ni, dia dadah ni sudah sebati dalam diri mereka. Jadi macam dari segi rutin harian mereka pun kadar kepatuhan mereka pada dadah ni sangat tinggi. Jadi susah untuk mereka nak pulih lah, sebab mereka ni kalau pulih pun mereka akan mudah untuk kembali relax. So dia orang dah sebati dadah dengan dia, agak mencabar juga. Okey.
Okey, kita dah dengar daripada Nur Shifa. Nur Shifa ada di talian? Nur Shifa? Boleh dengar Nur Shifa? Boleh cikgu. Okey, Shifa. Apa yang Shifa faham berkaitan dengan new psychoactive substance? Apa yang Shifa faham berkaitan dengan new psychoactive substance? Talian tak bagus lah. Tak apalah, kita pergi pada Nur Rafiqah. Nur Rafiqah ada di talian? Cikgu ada. Okay, Nur Rafiqah, apa yang Nur Rafiqah faham berkaitan dengan new psychoactive substance? Yang saya faham, kemunculan dada baru, maksudnya mereka proses dada tu sendiri macam dekat rumah-rumah kediaman, kitchen lab dengan teknologi moden. Bahan-bahan tu biasanya digunakan dalam industri dan di rumah. Lepas tu bahan-bahan tu dia mudah diperoleh dan diproseslah cikgu jadi dada baru. Betul lah. Maksudnya dadah yang jenis baru pula dibagi kan? Okey, bagus. Okey, kita dengar pula daripada Suhaili ada, Suhaili Ayuni. Suhaili Ayuni ada di talian? Ya cikgu, ada. Okey, Suhaili, apa yang Suhaili faham isu cabaran yang berkaitan dengan mengintegrasikan semula penagih? Ayuni. Cabaran dalam apa cikgu? Integrasikan semula penagih. Ya. Macam mana? Apa cabaran dia kat situ? Boleh Suhaili Ayuni? Tak berapa jelas suara. Tu cabaran dalam integrasikan semula penagih ni, apa yang saya faham, masyarakat ataupun family tu kan yang jadi peranan penting. Jadi mereka merupakan ejen penting lah untuk membantu kepulihan penagih selepas menjalani rawatan. Tapi kadang-kadang mereka berdiskriminasi lah kepada pengguna dia, mereka penagih ni menyebabkan mereka tersisih. Mereka tersisih. Dan itu yang kadang suka mereka dapat kerja. Mereka susah dapat kerja. Jadi mereka cara paling mudah mereka kembali kepada menagih ataupun mencuri untuk mendapatkan bekalan. Okey. So kita nak dengar daripada Nur Khalidah. Nur Khalidah ada di talian? Nur Khalidah? Tak ada Nur Syazana. Nur Syazana ada di talian? Okey. Nur Mizan lah. Nur Mizan. Nur Mizan ada di talian? Nur Mizan. Nur Mizan ada di talian? Ya cikgu. Okey, Nur Mizan, apa yang berkaitan isu cabaran yang berkaitan dengan penularan wabak penyakit? Penularan wabak berjangkit ni. Ya, Nur Mizan, ada di talian? Apa yang Nur Mizan faham berkaitan dengan penularan wabak berjangkit? Penyakit ni bila berkaitan dengan dadah, dia dapat menyebabkan penularan penyakit seperti HIV, hepatitis B. Okey, itu penyakit-penyakit mudah lah. Dia dapat HIV,
TB yang boleh berjangkit melalui udara kan, tuberculosis ataupun biasa kita dengar batuk kering kan. Hepatitis boleh berjangkit melalui darah, air kencing, air mani dan air liur, macam-macam kan. Jadi ini ada penyakit yang mudah berjangkit melalui bila dia terlibat dengan dadah. Okey. So pelajar, cikgu lihat banyak yang bagi cikgu ni ni. Okey, yang ni cikgu dapat banyak daripada kawan-kawan kamu dia surat pengecualian sebab terlibat dengan banjir. So satu yang bagus lah. Dan kalau boleh bagi juga kepada Wan nanti pesan pada kawan-kawan Wan Wan ada di Thailand Wan. Ya. Okey, okey Wan, nanti ada kawan yang bagi surat lepas terlibat dengan operasi banjir ni. Cuma semalam ada yang dah maklum pada saya dan pagi ni pun ada yang maklum pada saya. Okey, tak apa. Nanti Wan minta je surat pengecualian. Wan masukkan untuk masuk dalam dalam attendance tu, tulis kat situ pengecualian kalau ada surat. Baik. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan kita tangguhkan kita punya kelas ni? Ada soalan? Cuma semalam cikgu ada bagi tahu sebelum ni cikgu nak buat kelas ganti untuk hari Rabu. Ya, betul. InsyaAllah kita akan buat kelas ganti lah hari Rabu. Kita akan bincang juga tajuk yang mana kita tak. Sebab kita tinggal lagi sikit je. Sebab undang-undang ni kita kena faham secara undang lah. So kalau kata ada masa pelajar-pelajar untuk mudah faham setiap kumpulan bagi 3 kes. Okey, pelajar tengok kat surat khabar, senang dapat. Pergi je kat internet cari kes-kes dadah. Lepas tu pelajar tengok je kes-kes dadah tersebut setiap kumpulan sediakan 3 kes je. 3 kes saja. Jadi pelajar nanti kita bentang wakil kumpulan apa, contoh kes dadah, lepas tu kita tengok apakah hukuman yang dikenakan, apakah section dia. Kan ada section dadah berbahaya kan. Supaya mudah faham lah, kalau cikgu terangkan ni, pelajar mungkin tak dapat gambaran. Jadi pelajar pergi je kat surat khabar secara online, pergi je mana-mana tekan kes-kes dadah yang melibatkan artis ke, apakah akta yang dikenakan kepada kelakuan dia lah, contoh akta dadah berbahaya, dan apakah hukuman yang dikenakan. Pertama cari kes. Mudah pelajar. Nanti Wan ingatkan. Pertama cari kes. Yang ni senang je. Kita ada 10 kumpulan. So setiap kumpulan tu sediakan 3 kes saja. Satu, cari kes dia apa. Yang kedua, tengok apa akta yang dikenakan dan apa hukuman dia. Supaya pelajar lebih faham nanti sebelum kita cari undang-undang. So besok insyaAllah saya akan cerita lebih detail lagi berkaitan dengan professional issue in the substance abuse counselling ni. So nanti kalau hari Rabu ni kalau kita ada kesempatan untuk bincang undang-undang, so kita akan bincang undang-undang berkaitan kajian kes. Ya pelajar, bolehlah buat sekejap je pelajar dalam buat dalam PowerPoint ataupun dalam Word. Nanti kita akan share je kurang 1, 2 sampai 10 untuk kita faham ini akta apa, ni akta apa. Okey, boleh jelas ya pelajar? So ada apa soalan setakat ni? Jadi setiap kumpulan perlu mencari satu kes 3 saja. Satu kumpulan 3 saja. Sebab kita takut yang kes dia tu sama dengan orang lain. Betul tak? Jadi dia ada 2 lagi backup. Sebab bila kita guna kes ni dia akan lagi mudah faham. Okey? Satu kumpulan 3 kes cikgu satu kumpulan 3 kes. Kita kan ada kumpulan ada banyak kan? Dan ada satu kumpulan tu ada 6 atau 7 orang. Ambil 3 kes saja. Sebab kalau kes tu sudah ada, dia ada backup lagi 2. Okey? Ni untuk boleh prepare dah ni sebab senang je cari kat internet je. Lepas tu copy paste je. Okey, boleh? Ada apa lagi soalan? So kalau tidak ada soalan kita tangguhkan kita punya perjumpaan ini dengan tasbih kifayah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. InsyaAllah kita jumpa besok pagi